الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, masih lagi kita dah menyatakan kelebihan hari Jumaat. Jadi besarnya dan fadilahnya hari Jumaat, iaitunya kita dah sambung kata Sayyidina Umar. Saya Sayyidina Umar cerita katanya, iaitu maknanya Rasulullah dia kata kepada Sayyidina Umar, iaitu mana kalau tu kebai hari Jumaat, selalu dah melekat semua saat itu mari ke masjid. Mari nanti di pintu masjid, segala pintu masjid kan itu melekat masuk, mari dia jaga di pintu masjid. Maka masuklah mereka itu, buku sikit dulu dia kata. Maka masuk mereka itu daripada pintu masjid. Dan nanti mereka itu melekat tu akan orang masuk di dalam pintu masjid. Melekat tu mari semua, mari nanti di pintu masjid, mari tengok siapa dia masuk. Mari ke dalam masjid pada hari Jumaat. Masuk padanya dulu daripada bank. Masuk, ia tengok. Nah, maknanya malaikat saat itu mari jaga di pintu masjid. Maka dia mari tengok siapa dia hak mari awal. Mari mula-mula sekali. Dia pesah tu. Maka siapa dia yang masuk mari di masjid hari Jumaat, maka pejabat saling belakang malaikat. Dia ada jaga di pintu masjid. Malaikat khas untuk mari hari Jumaat. Siapa dia masuk ke masjid, melihat mereka itu agak orang rokok dan sujud. Dia masuk ke dalam masjid, tengok orang duduk semayang. Masuk masjid, dia semayang tak itu masjid. Dan bagai-bagailah akan amalan semayang yang dia buat dalam masjid. Itu dia dia. Habis. Sambung daripada minggu lepas. Maka apabila berdiri khotib atas mimbar. Bila tu khotib naik atas mimbar, golek pak kita sini iaitu baik yang kedua lah. Bila baik yang kedua sudah baik selalu iaitu mana kalau khotib naik atas mimbar, iaitu baik yang kedua. Maka apabila berdiri khotib atas mimbar, duduk mereka itu, mereka itu segala melekat antara beberapa sah. Jadi puak mendengar saat itu. Dan kita katanya orang mari nak dengar ketebak, maka duduk bersah-sah. Di sinilah maknanya sunat kita bersah-sah duduk. Duduk dalam masjid. Nanti dengar ketebak.
Maka orang baca ketubah ni kalau mengikut sunnah. Nah, mengikut sebut di dalam kitab sunnah Rasulullah. Ayat itu dia tak apa ni makruh. Makruh beradak lain daripada kodapai. Ayat itu paling kanan, paling kiri. Tangan yang kelewat tu tok khotik lagu tu makruh tu. Nah, ya sebenarnya kena pegang juga baca ada kodapai. Itulah sunnah bagi tok khotik. Makruh bagi tok khotik sana itu iaitu paling ke kanan, paling ke kiri. Nah, dan tangan yang kelewat itu makruh. Nah, tu jadalah kaifiat baca ketubah. Tu deh. Maka apabila berdiri khatib atas memang duduk mereka itu para malaikat ni. Antara beberapa sah. Yani duduk di celah-celah sah. Maka menilai mereka itu kepada segala muka makhluk. Malaikat sana mari duduk bersah. Di celah-celah kita duduk dengan khatib baca ketubah. Maka mereka ada. Ya paling ikut kita. Tiap-tiap mereka paling. Paling ikut muka kita. Menilai mereka itu kepada muka segala makhluk yang masuk duduk dengar ketubah. Dan mengucap istighfar mereka itu malaikat bagi sekalian makhluk. Dia tengok ke muka kita. Astaghfirullah. Nah, yang mengucap Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Kalau maknanya malaikat dia mengucap istighfar. Ya Allah, ya Tuhanku, hanalah aku ampunkan dosa orang ni. Selama mana kita duk dengar ketubah, selama itulah malaikat yang duk minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa orang ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa orang ni. Sampai itulah kita mari ketubah tu duduklah kat luar. Nah, mari duduk dalam. Dengar ketubah dalam. Ni nak royak kata kelebihannya. Kita masuk, jabak salam dah dengan malaikat. Baru kita masuk, duk nanti dengar atau khatib baca ketubah, dia mari. Duk. Kalau kita 100 orang, beratus banyak lagi malaikat duk. Masuk duk ke celah-celah. Pakak duk tengok kepada muka kita, ya Allah, ya Tuhanku, apalah dosa orang ni, ya Allah, ya Tuhanku, apalah dosa orang ni. Ni dia dah. Habis. Maka apabila masuk makhluk kepada semaya, bila kita mula semaya, sudah ketubah semaya lah. Maka masuk mereka itu malaikat sertanya supaya mencapai mereka itu berkat jemaah. Yani malaikat pun masuk semaya sekali dengan kita juga. Bila kita semaya, malaikat pun masuk semaya sekali dengan kita. Maka apabila memberi salam imam, bila tak imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sudah tu dan mendoa ia imam. Bila tak imam baca doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itulah baca doa. Bila tak imam tu sudah beri salam, dia zikir pun sudah zikir dia. Iaitu dia berdoa, tak ada tangan nak ke langit. Tak kalau imam duk doa, dialah mana malaikat. Maka mengucap amin mereka itu di dalam jumlah perhimpunan orang banyak. Iaitu segala orang hendak mengucap amin. Bila tak imam kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka kita dengar tak ni ada tak ada tangan, amin. Amin. Maka malaikat pun amin sekali kata. Sampai itulah sunat kita saat ni terbaca amin. Awak derah sikitlah. Bila temi wala dhalin amin. Itu masalah semaya. Nah, iza amanal imamu fa aminu. Itulah dia Nabi. Iza amanal imamu fa aminu. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah wufira lahu
ma taqaddama min zambi. Atau ada Nabi kata barang siapa maka apabila mengucap amin oleh terimam. Bila terimam mengucap amin masalah semaya ni. Maka tuan-tuan semua sekalian makmum kena mengucap amin. Siapa dia yang muafakat amin dia dengan amin malaikat, maka Allah Taala hapus sekalian dosa. Waktu tu kita pakai kata amin, malaikat pun amin. Nabi kata siapa dia betul-betul amin dia dengan amin malaikat, maka sekalian dosa kita hak cicik tu, hak lepas mari dah, Allah Taala hapus. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan akan sekian dosa hak telah lepas. Iaitu dosa kecil. Ada dosa besar tak diampun melainkan dengan taubat. Ni maknanya malaikat ni ayat katanya malaikat bila dia masuk dalam masjid duk sekali dengan orang semaya, bila sudah semaya terimam tani tak ada pani akak tangan baca doa, maka sekalian hak duk tak ada tangan pakai kata amin, maka amin ganti malaikat. Ni dia supaya juga, dia supaya amin dia semaya ni. Bila kita amin malaikat pun amin. Siapa dia muafakat amin terimam dengan apa ni? Siapa dia muafakat amin dia dengan amin malaikat, Allah Taala hapuskan dosa. Jadi amin dalam semaya pun malaikat amin juga. Amin kita amin waktu terimam baca doa kita amin. Waktu tu malaikat pun amin. Amin. Bila amin kita betul dengan amin malaikat, segala dosa terhapus. Nampak deh? Itu maksud kata, maka mengucap amin mereka itu malaikat di dalam jumlah perhimpunan, di dalam perhimpunan orang banyak, maka diampun bagi mereka itu dengan barakah malaikat. Maka Allah telah ampunkan dosa kita dengan sabit malaikat minta. Amin. Apa makna? Istajib ya Allah ya Tuhanku, terima olehmu akan apa yang terimam dia minta. Hei Allah ya Tuhanku, apalah apa saja terimam dia minta. Terima olehmu akan apa saja terimam dia minta. Itu. Kalau dia minta apa? Kalau dia minta selamat, selamat. Tu maksudnya amin. Amin. Terima olehmu ya Allah akan apa saja terimam dia minta. Terima olehmu ya Allah akan apa benar terimam dia minta. Tu makna amin. Kita jangan segan bila terimam saat ni itu doa. Siapa dia doa kita amin. Amin. Nampak deh. Maka apabila berpaling mereka itu daripada tempat semaya. Bila sudah semaya dah lah, sudah siap. Sudah baca doa pun siap. Apabila berpaling mereka itu semua manusia itu daripada tempat semaya, dilipat oleh segala malaikat akan suratan. Dilipat mana dikatuk. Dikatuk akan suratan akan buk daripada pahala semaya mereka itu. Yang kita dapat pahala hari itu tu, mai tak dari kita mari rumah jaga kaki kanan kiri mari ke masjid, Allahnya mana dah. Mari masuk masjid, kita saat ni tu baca doa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah ya Tuhanku, buka olehmu akan segala pintu rahmatmu. Boleh Allahnya masuk dalam masjid, ya kita baca, kita semaya tahiyatul masjid. Dan kita dengar ketubah. Maka tulislah hari itu, hari Jumaat khas dia tulis dalam buku. Malaikat khas mari hari Jumaat kan. Maka sudah siap risalah siap. Bu dia kata. Dilipat mana dikatukkan akan bu tanda hak dia tulis akan hamba Allah yang hati Jumaat itu. Segala pahala duk dalam tu. Deh. Tak kala tu. Dilipatkan dikatukkan oleh segala mereka akan suratnya daripada pahala semaya mereka itu, dan pahala tasbih dan pahala istighfar, dan segala pahala yang kita buat hari itu tu katuk.
Buat dalam buku dia tulis belakang. Nah, padahal malaikat hak khas bagi kita tiap-tiap hari tak ada semua. Daraki ati malaikat hafazah 10 lek malam 10 lek tengah hari tu semua dah. Bi kulli abdin hafizuna wukilu wa katibuna kiratun la yamilu min amrihi sya'an fa'al walau zahil hatal anina fil maraq kama nukil. Itu maknanya tiap-tiap seorang hamba Allah Taala hatta mari 12 malaikat. Duk sekali kita semua. Dia duk gilir gatinya waktu semaya subuh dengan waktu semaya isya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergilir gatilah malaikat hafazah. 10 lek malam 10 lek tengah hari. Dia gilir gati waktu semaya subuh dan waktu semaya isya. Pergi subuh hok jaga balik malam ya wak naik. Hok nak jaga tengah hari tu ke? Jaga tengah hari jaga kau jaga tengah hari ya naik waktu asar. Nak jaga lek malam ya turun waktu asar. Ada gilir kata itu mana ya ta'aqabuna fikum malaikatun billahi wa malaikatun binahar. Nah, maka mereka hakos bagi kita lagi bagi raqibun wa atid. Raqib atid yang jauh tu lagi. Maka hatu duk tiap-tiap hamba sana itu, tiap-tiap hamba sadar kira jatuh betina, semua ada malaikat duk jaga kita 12 orang. Maka 12 tu hak 2 nama raqibun wa atid, hak 10 nama malaikat hafazah. Kedua-dua belah tu nama dia kiraman katibin. Ni malaikat yang juru tulis amalan kita. Kiraman katibin. Nama dia. Nah, kemudian hari Jumaat ni hal lain pula. Dia tulis suku pula ni. Nah, puak ni dia tulis suku, hak ni dia tulis suku. Hari Jumaat ni bila kita sana itu sudah kita berdoa apa siap, maka lipatlah buk dia. Buk hak puak malaikat tu hari Jumaat. Duk dalam buk dia. Tak kalau sudah siap, nah, lipat taruh, maka naik segala malaikat dengan dia. Yakni maka bawa naiklah segala malaikat tani dengan dia, dengan pahala, dengan surat teh hak tulis pahala dalam kepada langit. Kau naik langit. Kau naik langit. Buk sana itu. Buk pahala hak dia tulis masuk dalam buk tu segala amalan yang kita buat pada hari Jumaat. Hingga berhenti mereka itu di bawah arah. Naik buk tani, naik kita pak beradu dia di bawah arah. Ini wajib kita berimeh perkara ni. Setengah daripada rupa imeh wajib kita percaya muka gaib. Apa saja hak Nabi cerita kita kena benar. Jangan kita eka. Maka tak kalau dia naik busan itu naik ke langit, duduk di bawah arah. Hingga sampai mereka itu di bawah arah. Maka berkata mereka itu segala malaikat, hei Tuhanku. Dia panggil di situ. Situlah tempat dia panggil. Dia menyeru kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Hei Tuhanku, inilah semaya jemaah. Inilah semaya jemaah hari Jumaat tu. Pada negeri anu. Negeri itu. Cerita sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Inilah pahala semaya jemaah bagi masjid kampung tu. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia bu amalan bagi puak masjid tu semaya hari Jumaat, pahala hari Jumaat. Ada berlaku dalam ni. Mana malaikat tu royak kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Berkata mereka tu, hei Tuhanku, inilah semaya jemaah pada negeri anu. Maka permannya bila malaikat sana itu, dia seru kepada Allah, royak kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ni dia amalan bagi hamba-Mu yang buat amalan pada hari Jumaat tak dari pagi sampai ke petang ataupun sampai tengah hari. Ni dia pahala, ya Allah, ya Tuhanku. Maka perman Allah Ta'ala pergi olehmu dengan semaya itu pada Jibril. Yani ambil wagilah bukmu hakmu tulis sana itu wagi kepada Jibril. Wagi buk sana, buk hak kita buat amal tadi.
Nah, hak malaikat tulis ni. Pergilah pada Jibril alaihissalam. Dan kata olehmu baginya bagi Jibril. Mugi beri kepada Jibril, lepas tu muroyak kepada Jibril. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh akan dikau bahawa engkau pergi dengan semaya ini kepada khazanah. Malaikat tu ayat tu bila tak kala dia pergi buk ni kepada Jibril, maka Tuhan kata muroyak kepada Jibril. Kata Tuhan suruh gini. Suruh lana. Bawa gilah buk ni kepada tempat sipai. Khazanah ni tempat tu sipai amalan. Kata olehmu bagi Jibril bahawa Allah Subhanahu wa taala menyuruh akan dikau bahawa engkau bawa pergi dengan semaya ini, mana dengan amalan semaya hadut dalam buk ni. Pergi kepada khazanah, kepada gedang. Dia khazanah ni tempat yang sipai bagi hak gaga maha sama khazanah ni, iaitu tempat dok taruh hala khas bagi hari Jumaat. Kepada khazanah mana khazanah tu ya. Dia banyak khazanah ni tempat dok sipai barang tu, tempat dok sipai hala, tempat dok taruh hala tu. Khazanah tu ya ada. Tuan. Yang ada padanya pada khazanah demikian jamaah itu. Kita taruh situ. Di tempat taruh pala mereka yang buat pala hari Jumaat. Goyaklah ke Jibril kata aku suruh Jibril ni pergilah baik buk ni lah pergi. Maka tak kala tu maka membawa pergi dengan dia dengan khazanah. Maka bawa pergi dengan dia mana? Maka bawa pergi dengan dia dengan buk tu, dengan buk amalan tani oleh Jibril kepada khazanah itu. Tak kalau Allah Taala perintah ni, malaikat ada jaga kita ni jadi juru bahasa je. Nak pergi ke bawah arah. Royak Tuhan kata, "Hei, buat pergi ke Jibril." Jibril buat pergi di tempat dia khazanah. Ada mana pergi royak ke Jibril sungguh. Ya Jibril, Allah Ta'ala perintah padamu supaya pergilah buk ni kepada tempat lain. Maka Jibril pun pergi. Dia maka membawa pergi dengan dia dengan buk tu oleh Jibril kepada khazanah itu. Padahal ia di dalam menterinya. Maknanya pergi taruh situ. Bila taruh situ maksudnya pergi taruh. Jibril pun pergi taruh situ. Taruh tu kau cicik. Teri dah. Taruh situ. Duduk situ. Nanti buka tu. Pada masa esok pada timur neraca tu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Situ. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat amal kebajikan dapat hak lah. Walaupun sebesar biji sawi. Siapa dia buat amal yang kejahatan maka boleh tengoklah walaupun sebesar biji sawi. Wal waznu yauma idzinil haq. Dan wajib di atas kita kena beriman dengan kilo untuk iman amal. Esok ada. Hasibu anfusakum. Hasibu anfusakum. Hendaklah kamu hisabkan diri kamu. Di akhirat esok ada tempat hisab. Wazinuha. Hendaklah kamu timah amalan kamu di atas dunia. Maknanya kita hisab boleh-boleh, kita timah boleh-boleh. InsyaAllah di akhirat esok iaitu maknanya bila kita kira fikirlah ni, hisablah ni, timahlah ni, maka kita tak jadi rasa karah nak buat jahat. Hasibu anfusakum wa wazinuha. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Tu hadis Nabi kata, hendaklah kamu hisab amalan kamu lah ni. Dan hendaklah kamu timah amalan kamu lah ni sebelum daripada siapa masa hisab, sebelum daripada siapa masa timah. Kita timah dah lah ni. Tak dari pagi tadi siapa kalau ni banyak mana amalan kebajikan dan kejahatan. Tak dari pagi tadi siapa lah ni kita hisab, kita hitung, kita kira, timah. Banyak amalan kebajikan dan kejahatan.
Sabit itulah kalau kita kira lagu ni, insya-Allah di akhirat esok tak ada kena hisab. Nah, bangun pagi tadi, kita bangun telak mata, kita kena sebut dan nama Allah. La ilaha illallah. Lepas tu kita pergi asmaya. Lepas tu kita sudah ambil asmaya. Amalan banyak. Kita baca doa. Ambil asmaya, baca doa. Syahadu la ilaha illallah, kita pakailah. Lepas tu kita semaya sunat wudu. Lepas tu kita semaya sunat. Sunat rawatib kalau kita bangun saat itu. Pagi-pagi dah orang pergi subuh, sudah semaya pergi subuh kita pergi semaya kan. Sudah tu kita semaya sunat subuh. Oh, sunat subuh ni lah sunat rawatib nombor 1 sekali. Ni usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mayalah subuh. Mayalah sunat subuh sebelum daripada mari masjid. Maya di rumah lebih afdal daripada semaya di masjid. Tu semaya sunat. Semaya segala semaya sunat rawatib. Kalau kita hisablah tu, oh insya-Allah kita tak ada kena hisab. Tak ada berasa nak buat jahat tu ya. Baik tu katanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Kata ini iaitu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu. Padahal ia di dalam menterinya. Bila kita taruh situ, maka duduk di situlah hingga hari kiamat. Siapa hari kiamat? Segala bu kita yang kita kerja ribaat. Kita masuk semaya di masjid. Mari di pintu, masuk mari semaya sunat jemaah, dengar orang ketebak. Dengar siapa suk, tak imam wisalan kita pun wisalan. Amalan tu nak kali jemaah, nak kali jemaah. Sebab itulah bila kita dengar kisah ni, dengar hadis ni, kita berlama-lama lah mari semaya jemaah di masjid. Dan kita masuk dalam supaya malaikat sana tu tengok ke muka kita. Kita duk tengok, duk dengar, perhati dengar tak khatib baca ketebah. Malaikat duk tengok ke muka kita, ya Allah ya Tuhanku, apa olehmu akan dosa orang ni? Ya Allah ya Tuhanku, aku olehmu akan dosa orang ni. Dan malaikat minta orang hak Tuhan kasih sekali iaitu malaikat. Tak bisa deraka kepada Allah Taala. Maka Allah Taala terima. Riwayat sikit bahawa Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat, ada bagi malaikat tu 40 tanduk. Ni sebut dalam kitab ni. Dia ambil daripada hadis lain. Dalam kitab saya mari buh dalam kitab ni. Tu kenali dia karang kitab ni. Maka dia ambil daripada kitab sah. Rak mari buh dalam kitab. Ia Jauharul Ma'ud. Ia kata riwayat bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malaikat. Ada baginya 40 tanduk. 40 tanduk. Nah, tanduk dah kan? Antara satu tanduk kepada satu tanduk itu 1000 tahun. Celah tu. Ya, Tuhan jadinya 40 tanduk. Tanduk ni dengan tanduk tu luahnya jakoh, luahnya kalau kita berjalan 1000 tahun. Besar mana tak tahu pala dia. Tu maknanya. Antara satu tanduk kepada satu tanduk itu 1000 tahun. Yakni perjalanan, luahnya jakohnya, jakoh dia. Tanduk ni dengan tanduk dia 40 tanduk. Atas tiap-tiap satu tanduk itu 40 sah daripada malaikat. Mana nak royak kata tanduk tu bukan halau besarnya. Besar tanduk tu ada atas tanduk tu 40 sah daripada malaikat. Tiap-tiap satu tanduk 40 sah daripada malaikat duduk atas tanduk tu. Pada muka malaikat ni, di muka tu matahari, ada matahari di muka dia ada matahari. Dan pada belakangnya, belakang ni ada bulan. Tu. Wajib kita beriman. Balak mana? Wallahu a'lam lah.
Dan atas dua pelipisannya ada pelipisan, ada ke muka apa ni? Ampak pun apa ni? Segala bintang, bintang ada ke tak pelipisan. Maknanya matahari, bulan di belakang, matahari duduk di muka, dan segala bintang duduk. Dek, ke kawasan muka. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, malaikat ni malaikat khas untuk hari Jumaat juga ni nak ayat kelebihan hari Jumaat. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujudlah ia. Dan malaikat tadi nak ayat atau malaikat tadi tanduk begitunya 40 dan besar luahnya. Malaikat tu besar malaikat ni. Nah, tak tahu besar mana. Kalau tapi besar sekali Israel. Israel lah besar sekali. Segala air laut sana kalau juah di atas kepala dia, tak titik rasa turun bawah kepala dia. Atau Israel. Malaikat lain terhalau sikit. Tapi malaikat ni pun besar juga. Haka siapa ada 40 tanduk. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujudlah ia bagi Allah Ta'ala. Bila hari Jumaat sujud malaikat ni. Hari Jumaat sujud. Ya hari Jumaat sujud pada Allah. Dan berkata ia, yang ni dalam sujud. Allahumma gfir liman sallal jumu'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam sujud. Allahumma gfir liman sallal jumu'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni dalam sujud dia. Dia katanya artinya, hei Tuhanku, ampunkan olehmu bagi orang semaya Jumaat daripada umat Muhammad. Dalam sujud dia tiap-tiap kali hari Jumaat dia sujud. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, apa olehmu akan dosa orang tiap terbalik dosa bagi umat Muhammad pada hari ini. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, apa olehmu bagi orang yang semaya Jumaat daripada umat Muhammad pada hari ini. Siapa dia yang mari semaya Jumaat hari itu? Maka Allah Ta'ala apa? Kerana malaikat ni lah dalam sujud dia kata, ya Allah, ya Tuhan, apa olehmu akan dosa umatmu yang mari semaya Jumaat pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan, andaklah akan hapuskan segala dosa mereka itu. Siapa dia yang mari Jumaat pada hari ini, apalah dosa dia. Dia. Semenjak pada hari Jumaat dia sujud. Bila habis hari Jumaat dia, tiap-tiap kali hari Jumaat sujudlah mereka. Dalam sujud dia minta, ya Allah, ya Tuhan, andaklah akan hapuskan dosa orang semaya Jumaat pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan, hendaklah akan apa dosa akan umatmu yang mari semaya Jumaat ini. Habis. Ni lah, iaitu nak ayat kata kelebihan mereka yang datang semaya Jumaat. Habis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah mereka yang datang semaya Jumaat. Begitulah besarnya, ganjarannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi segala hari Jumaat itu, penghulu bagi segala hari itu, macam tu. Penghulu bagi segala hari itu hari Jumaat. Maknanya dalam 7 hari itu, ketua bagi segala hari iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat lah warna bagi segala hari itu. Dalam seminggu ia ada 7 hari. Maka hari mana ketua dia? Iaitu hari Jumaat. Nabi royak di. Nabi katanya penghulu bagi segala hari itu ialah hari Jumaat. Yani adalah afdal daripada segala hari. Semua hari sani kalau kita buat amal maka ganjaran dia lebih. Kalau kita semaya Jumaat, hari Jumaat 27 subuh-subuh, 27 besar-besar. Ikutlah kita buat kalau kita baca Quran hari Jumaat. 1 huruf 10 bajikan, 2 huruf 20, 3 huruf 30.
Bila kita baca alif lam mim boleh 30 subuh-subuh besar-besar umum. Tu mana kelebihan hari Jumaat. Ikut kita buat amal. Kalau kita sedekah hari Jumaat, maka sedekah tu Tuhan beri pahala besar. Nampak deh? Itu mana. Kalau kita baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin hari Jumaat, maka pahala besar lebih pada hari lain. Ini maknanya, yakni adalah afdal daripada segala hari. Ada hari lebih, maka amalan lebih. Segala amalan kita lebih. Sampai hari itu hari lebih. Dan tersebut di dalam Jami'us Saghir. Ada tersebut masalah lagi kadang ni dalam kitab yang bernama Jami'us Saghir. Ia kata penghulu segala hari pada Allah Ta'ala itu hari Jumaat. Dia kata penghulu segala hari pada Allah, yakni di sisi Allah. Di sisi Allah Ta'ala, penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat. Terlebih besar daripada hari Nahrum. Ni dalam kitab ni. Yang kata hari Jumaat ni kalau ukur dengan hari Nahrum. Hari Nahrum ni hari raya Kurban. Lebih hari Jumaat lagi. Kalau kira dengan ukur dengan hari raya Kurban dan hari raya Fitrah. Jadi kedua-dua hari raya ni kalau kira harinya lebih hari Jumaat lagi. Ni tersebut dalam kitab Jami'us Saghir. Kerana hari Jumaat ni hari penghulu bagi segala hari. Kira nisbah kelebihan di sisi Allah Ta'ala lebih pada hari raya. Sama ada raya haji ataupun raya puasa. Ni disebut dalam kitab Jami'us Saghir. Dan adalah pada hari Jumaat itu 5 perkara. Sabit tu. Sabit boleh lebih hari Jumaat pada hari raya, sama ada raya Kurban, raya haji, raya fitrah. Kerana hari Jumaat ni ada kelebihan banyak. Satu dia kata. Tadi. Sabit apa yang katanya? Dan adalah, salah kata ilah. Kerana adalah pada hari Jumaat itu ada 5 perkara. Satu, padanya pada hari Jumaat menjadi Allah Ta'ala akan datang. Allah Ta'ala menjadi kegemaran tu ada yang mula hari Jumaat. Siapa dia yang menjadi? Allah Ta'ala suruh malaikat 4 orang. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 orang ni lah buat kegemaran tu ada. Maka Allah Ta'ala suruh 5 orang ni make semua. Bumi semua jepuk make lah. Kalau lek naik sikit, lek jatuh. Lek nak, lek hulu, lek hilir, make. Sebut di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Maka Allah Ta'ala suruh mereka pak ni make semua. Make adin tanah petak. Buka tanah. Segenak lagi. Make mari buat kemagen tak ada. Dia mula buatnya hari Jumaat. Tak kalau sudah buat sana itu, dengan hatu 40 tahun. Lepas bila cukup 40 tahun baru siap dulu. Baru bubuh dulu. Itu dia. Bila sudah buat siap sana itu, dia sudah buat siap. Maka Allah Ta'ala perintah kepada mereka, usjudu li Adam. Sujud oleh kamu. Mereka semua akan tak ada. Fasajadu, maka sujud mereka itu. Semua mereka sujud belakang. Nak kata beratus juta mereka. Ribu-ribu juta. Sujud belakang. Fasajadu illa iblis. Malaikat iblis tak sujud. Iblis tak sujud, dia sekor. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis mula jadi kafir pada hari itu. Hari tak turun perintah Allah Ta'ala usjudu, kata usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sabit ko kerahkan dan dia mari sifat takabur. Berasa dia lebih, berasa dia sakit. Sabit tu orang berasa dia berasa kita lebih, berasa kita sakit. Orang panggil pakar sifat iblis. Wajib kita kena buat itu. Nah, barang siapa ada sifat takabur dalam hati, maka diharam ke syurga. Dan jangan weda kita mati, jangan weda sifat takabur, sifat kibrun, sifat kibir dia panggil, sifat megah, sifat kuasa kita sakit. Dosa banyak walau sebesar biji sawi.
Tak boleh masuk dalam syurga. Ingat deh. Dan yang keduanya hari Jumaat yang pertama iaitu hari Jumaat lah hari awal-awal Allah Taala perintah suruh malaikat menjadikan gemagi tak ada hari Jumaat. Yaumul Jumaat. Tapi itu besar hari Jumaat lebih daripada hari raya lagi. Yang kedua padanya pada hari Jumaat diturunkan dia daripada syurga kepada bumi. Awal-awal makhluk tu iaitu awal-awal manusia yang masuk dalam syurga. Tak ada dah makhluk yang awal-awal masuk syurga, itu Adam dengan Hawa. Faqula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi sajarah. Bila masuk syurga ni tak ada orang nak royak dah. Habis-habis comel, habis dimulai. Tak pernah lihat di mata, tak pernah dengar di telinga, tak pernah kelitah dalam hati. Itu nikmat dalam syurga. Maka tak kala tu setan boleh masuk juga. Isa boleh masuk juga boleh. Makailah faqula minha ragadan. Tuhan katanya, hei Adam, hei Hawa, makailah kamu apa yang kamu selesa. Ya aku cadai dalam syurga. Kau pun nak makan apa? Faqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hei Adam, hei Hawa, makanlah apa kamu setuju, kamu selesa, kamu rasa telia nak makan apa, makanlah. Wala taqraba hadhihi saja. Tapi ingat sekarang patah lagi aku. Tapi jangan kamu makan kayu kuldi. Faqula wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu sampai ke kayu kuldi yang aku tak boleh makan ni, maka mu jadi orang zalim. Maka lalu telah ditipu, dihasut, dikeceng boleh-boleh. Lalu itulah bila makan sana itu tak ada dia makan kat tekok. Jadi kata halko. Maka orang Tino makan. Lalu itulah tubai darah. Siapa kelah ni? Lalu itulah ihbita minha jami'atan. Mak lalu dah tahu hidup dalam syurga. Tahu hidup kerana syurga dia suci. Tahu hidup dalam syurga. Hamak serta-merta. Ihbita minha jami'atan. Hendaklah kamu turun dalam hidup dalam syurga. Maka lalu itulah iaitunya tu ada jatuh di India. Atau jatuh di Jeddah. Hari Jumaat. Ni ya. Tu ada sani turun ke dunia ni daripada syurga kena mak dengan Tuhan. Tahu hidup. Iaitu jatuh di India tu ada. Maka tahu jatuh di Jeddah. Lama nak jumpa waktu pula. Jumpa lama-lama jumpa di Arafah. Tengah kata di Muzdalifah. Tu ada yang tahu jumpa waktu. Diturunkan dia daripada syurga kepada bumi hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat juga wafat dia. Tu ada mati hari Jumaat juga. Jadi mula buat tu ada hari Jumaat. Dia turun daripada syurga ke bumi ke dunia hari Jumaat dan dia wafat kembali ke rahmatullah hari Jumaat. Dan padanya pada hari Jumaat juga sa'atul ijabah. Tiada minta seorang hamba padanya ke Allah Ta'ala suatu malaikat diberi akan dia. Selama tiada minta akan ia berdosa. Seperti memutuhkan rahim. Jadi nak raya atas hari Jumaat ni besar. Dalam hari Jumaat sana itu dalam masa 24 jam. Malam Jumaat dan hari Jumaat ada sa'atul ijabah. Orang panggil ada masa yang Tuhan terima pitakkan. Ada orang panggil masa bisik kali. Siapa dia pergi berdoa, pergi semaya, pergi buat amal, timan ni kalau sedekah kena dalam masa ni, masa sejam ya. Dalam 24 jam itu sejam. Sama ada lain malam ke lain tengah hari, wallah alam. Biar mana tak tahu. Tapi cerak kena ada. Supaya dalam bulan Ramadan sebulan, kena ada cerak satu malam itu pada. Maka tak kala itulah ulama duk gagal. Timan mana duk tok itu ya. Tapi tak cerak tak tahu. Ada sa'atul ijabah. Ada masa yang Tuhan terima akan amalan, akan doa, akan apa saja yang kita minta. Sebab itulah hari Jumaat kita minta lah.
Mudah-mudahan kena kita kata gagal-gagal itu ya. Tapi kena ada juga satu je. Sa'atul ijabah gitu. Sampai itu lebih jemaah kerana ada masa yang ya bani ya Tuhan timo amalan itu. Timo kita kita apa saja yang kita minta. Malaikat kita minta benar kata amalan. Tu Tuhan timo ya katanya. Malaikat diberikan dia selama tiada minta akan yang berdosa. Kalau kita minta benda yang berdosa seperti minta memutuskan rahim. Nah, minta jadi putus rahim. Tak mau hubung adik-beradik. Satu Tuhan tak ilmu. Walaupun kena timat itu Tuhan tak ilmu. Dan yang kelimanya padanya berdiri hari kiamat. Hari Jumaat juga nantilah. Berlaku kiamat hari Jumaat. Siuk sangkala yang kedua hari Jumaat. Nah, maknanya berlaku kiamat pada hari Jumaat. Tengok kata tambah lagi pada bulan Ramadan. Hari Jumaat bulan Ramadan berlaku kiamat. Nah, maka tak kala tu maka tiada daripada malaikat yang muqarrabin dan tiada daripada langit dan tiada langit dan tiada bumi dan tiada angin dan tiada bukit dan tiada batu dan sekaliannya. Malaikat takut daripada hari Jumaat. Bila sampai hari Jumaat semua saat ni makhluk tu hebat tak takut. Takut kerana takut berlaku kiamat. Tapi tak tahulah Jumaat mana tu Allah alam. Hak dia ayat hari Jumaat. Tapi Jumaat mana Allah alam. Bila sampai hari Jumaat kawai puak ni, segala malaikat sama ada malaikat muqarrabin, malaikat rapat dengan Tuhan sekalipun. Begitu juga langit, bumi, angin, makhluk Tuhan semua. Bukit, buka, gunung, ganan, batu dan kayu, semua saat ni tu bakal takut belakang. Makhluk Tuhan dia 5, manusia, jin, malaikat, binatang dan jamadah, benda tak nyawa. Semua bakal ketar gemetar bila sampai hari Jumaat. Bime takut kiamat. Napa lagi? Bukit pun hancur habis jadi habaan mansura, jadi habuk ngipis. Bukit-bukit hancur bertaburan. Ni. Segala bukit pun bila sampai hari Jumaat, takut. Batu-batu hancur habis. Takut. Ni nak ayat kata kelebihan hari Jumaat. Kerana ada padanya, iaitunya ada 5 perkara ni. Nampak ni? Malaikat takut daripada hari Jumaat. Yang ni daripada berdiri kiamat padanya pada hari Jumaat dan hasar. Hasar maknanya bangkit daripada kubur dan menuju kepada mahsyar dan hisab. Kerana puak ni takut hisab kerana cek amalan. Iaitu periksa amalan. Puak ni puak makhluk Tuhan lain pada manusia ni pakat takut belaka. Malaikat manusia tak takut. Hak lain tu takut bila sampai hari Jumaat. Nah, bila kita dengar ada cerita ni kita kena berasa gerung ada. Kena weda dalam hati kita berasa gerung sebagaimana kawin batu, kayu pakat gerung belaka. Binatang-binatang pun takut belaka. Macam mana makhluk Tuhan iaitu manusia ni tak ada berasa gerung. Nah, maka kita nak berasa ada gerung di dalam hati kita kena banyak ibadat pada Allah. Muraqabah pada Allah. Banyak kita sujud Tuhan bila kita sujud Tuhan lama sikit dalam sujud. Nah, bangun tengah malam, insya-Allah Tuhan titik masuk dalam hati kita. Iaitu berasa gerung hati kita. Nah, berasa orang panggil ingat pada Allah. Ingat sebut di lidah nama dia, jerak masuk dalam hati. Ini yang kita nak. Kita berzikir di bibir mulut. Hendaklah kamu zikir hingga sampai jeraklah zikirmu tu di daging darah. Berlari di daging darah. Barulah kita rasa gerung. Nah, itu dia. Habis kemudian katanya wa qala sallallahu alaihi wasallam man irtasala yaumal jumat wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Dijelas ni kita sambung minggu lepas ni, iaitu kita ada cara masalah baca kita, baca orang hidup terhadap orang yang mati. Baca Quran dan kita berzikir dan kita berdoa dan kita apa saja. Wajib di atas kita i'tikad. Kita orang mazhab Syafi'i di segi fiqh akidah iaitunya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Iaitu kita pakai akidah Asy'ariyah namanya akidah yang kita dah belajar selama kemarin, dan seluruh dunia yang paling banyak sekali seluruh dunia pakai akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, iaitu akidah panggil ilmu usuluddin sifat 20. Dia lama mari dah. Semenjak daripada hari itu, daripada hujung salah sampai ke kolah dan sampai ke lain. Jadi baca kita bagi orang hidup. Maka kita sana itu kita kena buat baik kepada orang yang mati, bel-bel lagi pula ibu bapa kita. Ibu bapa kita sana itu walaupun dia tinggal harta benar, dia tak ada pandai dah. Mereka dia naknya tempat yang jadi dahaga di sana di alam barzakh sampai ke alam akhirat. Buku pala ya. Moga lain tak pakai kerja langsung. Yang dapat ada rega yang boleh ambil di sananya itu sawah pun iaitu pala. Halo saja. Maka kita buat baik pada ibu bapa kita lagu mana nak terima kasih pada ibu bapa kita. Kecil lagi dia ada mengasuh kita. Kita dah berak tak riba dia ambil tak raya halo lagi. Hingga siapa bila dia tak ada kita nak buat lagu mana. Nak balas budi. Kepada ibu bapa kita. Maka tak dapat tidak kita kena bacalah bacanya. Kita ada harta kita sedekahlah. Ya Allah itu terimalah pahala sedekahku. Sampailah pahala sedekahku pada ibu bapa. Bila kita baca Al-Quran, baca zikir ke apa, ya Allah aku sampailah baca aku kepada ibu bapa. Dan kita sayang kita pun seperti gila kita sayang sehidup mati. Orang panggil sayang boleh tupai. Bila sayang mati kita turut sampai kubur. Bila sayang kita sana itu mati turut sampai kubur, kita bacalah baca sedia. Lama-lama kali kita kali ziarah kubur dia, kita baca surah Yasin, baca qul Allah. Maka siapa? Wa 3-4 mazhab bakal kata siapa lagi. Bila baca di kubur. Kemudian ada segolongan daripada puak Malikiyah, dia katanya gini. Takut kita dah tengok ada puak yang tak baca tak apa tu. Ada. Tapi bagi golongan yang sikit. Ada sikit dia katanya ammal malikiyatu faqad zahabu ila karahatil qiraati alal qabri. Ada pun mazhab Maliki. Orang Maliki ni banyak ke Afrika. Orang Afrika orang kulit hitam. Banyak ke. Maka semua telah menjalani mereka itu kepada makruh baca di atas kubur. Itu ni. Buat Malikiyah. Bukan semua. Lakini Syekh Dardi, tetapi Syekh Dardi orang Maliki, Syekh Dardi wa qala, ya katanya qala al mutaakhirun ala annahu la ba'sa bi qiraatil Qur'an wa zikri. Orang belakang ni dalam mazhab Maliki juga ada nama Dardi. Dia mengatakan ada segolongan ulama dalam mazhab Maliki yang terakhir. Ia kata la ba'sa bi qiraatil Quran. Tak ada gapo baca Quran dan zikir. Wa ja'ala sawabahu lil mayyit, dan menjadikan pahala bagi mayat. Kita baca maka kita hadiah pahala kepada si mati. Maka dalam mazhab Maliki pun berselisih. Mana segolongan ni kata tak apa. Siapa bila kita baca Quran, baca zikir, baca doa dan sedekah, hadiah pahala pada si mati, maka siapa? Wa yahsilu lahul ajru insyaallah. Dan hasillah pahala bagi orang baca tu. Orang baca pun boleh pahala. Maka tu bila kita kita hantar pahala sana itu kepada si mati.
minta kepada Allah Taala beri pahala kepada orang yang mati, maka boleh pahala, dapat pahala, dapat faedah orang yang mati. Itu dia deh. Wal khilaf fi hazil masalah dhaif, dia kata. Dan selisih masalah ni dhaif. Orang yang kata tak siapa tu orang panggil dhaif. Yang kuatnya siapa? Dek. Banyak dah kok kita reti belaka tapi ulai perangat itu ya ni. Wa madhhabu man istahabba qira'atal Qur'an wa ajazaha huwal aqwa. Dan apa ni mazhab jalannya mereka yang mengata sunat baca Quran dan mengata harum baca Quran ialah terlebih kuat. Terlebih kuat daripada orang yang lari baca Quran tak wi hadiah pada orang mati. Lari baca Quran tak wi baca di kubur. Ada juga segolongan tapi kuat hak kata sunat baca. Hadiah pahala pada si mati. Maka siapa? Inilah orang panggil berdalil dengan hadis yang kuat. Hatta inna ba'dal ulama ra'a anna hadhil masalata masalatu ijma'. Hingga pendapat semua ulama dalam mazhab yang apa mengatakan masalah baca Quran sama ada di rumah, sama ada di kubur. Hadiah pahala. Hak ni seolah banyak yang katanya masalah ni masalah ijma'. Masuk dalam ijma'. Dia hukum Tuhan dia pak ya. Undang-undang Tuhan. Quran hadis ijma' kias. Pak tu ya. Ada dalil yang nak ada dalil mana? Masalah ni mana dalil Quran? Mana dalil hadis? Mana dalil ijma' pak mazhab? Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu ijma'. Ijma' pak mazhab. Dia kias, orang kias. Hukum kias, tidak kias. Sebab kata dalam Quran tak ada sebut sepak. Dalam Quran ia kata wala takul lahuma uffin. Jangan kamu kata pada dua tak boleh, tak boleh lari. Lepas tu sepak boleh kan? Tu kias dia panggil. Tuhan royak tu janganlah kata jangan kata ibu apa Lepas tu sepak Tuhan ada royak. Ni orang panggil kias lagu tu. Napa lagi? Tu orang panggil kan nak tahu masalah tu kena mengaji usulul fiqh. Ngajilah, ada yang muda-muda lagi ngaji kita. Ngaji ilmu Allah banyak. Usul fiqh, rawa rokok, kalumak kah, ngajilah. Barulah kita mencukupi ilmu Allah. Barulah kita boleh pasang ada, boleh kita guna ada, boleh guna ayat Quran, boleh seduh ambil ayat Quran tu. Kalau kita tak ada Allah lagi. Nampak lagi? Jadi masalah ni ya katanya ijma' ulama. Wa sarrahu bizalika wa mimman zakara hadzal ijma'. Ada setengah daripada orang yang mengatakan ijma'. Masalah baca Quran di kubur sunat. Masalah baca Quran patu hadiah sunat. Siapa pahala? Masalah ni ijma'. Siapa dia mengatakan ijma'? Dia kata wa mimman zakara hadzal ijma' al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali. Iaitu seorang yang dalam mazhab Hambali. Hambali nama Ibnu Qudamah. Ibnul Qayyim, Ibnu Qudamah orang dalam mazhab Hambali. Maka Ibnu Qudamah lah mengatakan masalah ni baca Quran kubur, baca Quran di rumah hadiah siapa Allah. Siapa dia mengatakan ijma'? Ibnu Qudamah di dalam mazhab Hambali. Apa deh? Hai suqala sekira-kira berkata Ibnu Qudamah dan orang dalam mazhab Hambali wa ayya qurbatin fa'alaha wa ja'ala sawabaha lil mayyitil muslimi nafa'ahu zalika insyaallah. Ni kata Ibnu Qudamah. Dia kata ya mana ibadah qurbah ni dapat daripada Allah. Ibadah apa tak ada kira. Sama ada baca Quran, sama ada berdoa, sama ada berzikir, sama ada apa-apa saja qurbah. Panggil orang buat tu duit, panggil orang buat makan nasi di rumah. Itulah sedekah tu sedekah ni. Ya mana ibadah, sebagaimana ibadah. Qurbah, taat,
yang buat akan dia dan menjadikan pahalanya bagi mayat yang muslim, nescaya dapat ambil manfaat dengan dia. Orang yang mati dapat ambil manfaat. Kita sedekah, kita zikir, kita baca Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, hendaklah kau sampai pahala bacaanku pada si mati. Ibnu Qudamah kata orang duduk dalam kubur tu lebih pahala. Ni lah nak royak kata wala dosa dihuyah ulang ni. Anak yang soleh yang berdoa baginya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Besok baca kedak. Selama kini besok baca kedak, terima kasih. Orang panggil nak balas budi ibu bapa kita. Allahumma ighfirli, ya Allah ya Tuhanku, apa boleh mu akan dosa ibuku, akan dosaku, wali walidayya, dan dosa dua ibu bapaku. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia ada asuhku dan mengasuhku, tak lagi kecil lagi. Mintalah kamu siam belah kepada ibu bapaku. Sebagaimana dia siam belah kat aku gitu. Napa lagi? Tu Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah ya Tuhanku, kesiamlah kepada ibu bapaku duduk dalam kubur. Kama rabbayani shaghira. Seperti dia kasih saya padaku waktu dia ada mengasuhku. Napa dia? Apa itu kena baca. Tiap kali setengah ulama kata barang siapa tak baca doa ni, koklah baca doa pun tak ada apa-apa doa ni, maka Tuhan tak terima doa. Walaupun banyak mana doa, kalau tak ubah doa ni, Tuhan tak terima doa tu. Dan doa Rabbana atina fid dunya, kenapa? Dia panggil raja bagi doa Rabbana atina fid dunya. Siapa dia tak erti belajarlah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa dia? Itu maknanya. Ila an qala ba'duhum. Hingga siapa dia kata, hingga siapa akhirnya sampai di sini, qala ba'duhum, berkata setengah-setengah ulama, iwaiza quri al-Quran indal mayyit. Apabila dibaca Quran di sisi mayat, di tepi mayat, kita baca Quran di tepi itu. Dia kata iza quri al-Quran indal mayyit, indah di tepi itu. Bila kita siapa dia dibaca Quran di tepi mayat. Wa uhdiya ilaihi sawabuhu. Dan dihadiahkan kepada si mati itu pahalanya. Mayat tak ada tahu lagi kubur lagi lah. Ni nak ayat kata bila mayat ada tulis tak ada apa lagi dah kita pergi baca Quran tepi tu. Banyak ke kita dah buat dah. Nak ayat alasan sikit je. Kita baca Quran, siapa dia dibacakan Quran di sisi mayat. Lepas tu hadiahkan kepada mayat tak pahalanya. Kana sawabu liqari. Adalah pahala tu boleh pada orang baca. Wa yakunul mayyit ka'annahu hadirah. Dan adalah mayat seolah-olahnya hadirnya, seolah-olah hadir mayatnya. Faturja lahur rahmat. Maka diharapkan bagi mayat itu dapat rahmat. Dia tak sapa pahala sekali bila mayat belum tahu oleh kubur. Dia boleh ambil pahala kita hadiahnya waktu dia beralih negeri. Beralih pada alam dunia pada alam barzakh, baru sapa pahala. Ada pun kita baca Quran di tepi mayat, ada tahu belum mani umpamanya. Atau pun kita baca Quran ku Allah patah dua, atau imam baca kali dia mayat pahim mayat dah. Ini dia dah ni. Dapat rahmat. Bukan dia boleh ambil pahala tak lagi. Boleh pahala kepada orang yang baca. Maka mayat tu dapat rahmat. Malaikat mari. Maka malaikat mari dia baca amin baca ke apa. Ya Allah ya Tuhanku apa dosa orang ni. Ya Allah ya Tuhanku apa dosa mayat ni. Situ dia. Apa lagi? Wa iza quri al-Quran indal mayyit wa udiya ilaihi sawabuhu kana sawabu liqari. Adalah pahala bagi orang baca. Wa yakunul mayyit, dan adalah mayat ada tulis kita semaya je ada tulis tak pada. Ka'annahu hadir. Seolah-olahnya hadirnya. Seolah-olah dia sana itu hadir, seolahnya dia tak ada mati lah, orang tak ada mati. Duduk situ. Faturjalahur rahmah. Maka diharap baginya dapat rahmat pada Allah. Harap aja, harap dapat rahmat. Walana ma zakarnahu, boleh bagi kita bagi yang kita baca. Orang yang baca ni boleh pahala.
Deh. Tu. Wa annahu ijma'ul muslimin fa innahu fi kulli asrin wa misrin, dan bahawasanya ijma' sekalian orang Islam. Sekalian orang Islam dalam dunia ni, negara Islam semua ngaji tu. Alim ulama semua pakai ijma' fa innahum fi kulli asrin wa misrin. Pada maka bahawa sekalian orang Islam tiap-tiap masa dan tiap-tiap mana yajtami'una wa yaqra'una al-Quran. Baca mereka itu, berhimpun mereka itu dan pakat baca mereka itu Al-Quran, wa yuhduna sawabahu ila mautahu min ghairi nakiri. Pakat baca mereka itu Al-Quran dan hadiah mereka itu akan pahalanya kepada orang mati. Min ghairi nakiri, tak ada pihak ikat. Segenap nak lapisnya. Mereka tarawih itu lapisnya selapis itu satu korong satu. Ulama tak ada pihak ikat. Nah, lapisnya yang kedua, korong yang kedua, korong yang ketiga. Lah ni siapa korongnya kat 14. Tak ada sekali orang ikat. Mereka ada sikit-sikit teteh bahasa dia. Nah, nak royak katanya lama mari. Bila kita baca Quran, hadiah pada orang mati. Pakak berhubung baca Quran. Lepas tu ya kita bakal hadiah lah pahala bacaan kita kepada si mati. Balah tu mari semenjak zaman itu lagi sampai ke 14 korong. Tak ada pihak ikat. Orang lain lah, tak ada pihak ikat. Kalau itu semua buat, sidang dengar semua. Buatlah bagaimana tu kita dah buat. Tosah doli, tosah duk dengar lah. Dia kata tak apa gitu ini bid'ah tak bid'ah. Bid'ah kamu jadilah. Nah, tu maknanya. Maka sekadar tu. Wallahu a'lam. Sambung kali lagi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pada mana? Ada pun iman dengan segala malaikat itu. Jadi setengah daripada rukun iman yang itu wajib kita beriman, wajib kita kena percaya dengan malaikat. Bahawa malaikat ni satu makhluk daripada makhluk Allah Taala. Ni bab akidah lagi deh, nabi dah. Ada pun iman makna mengaku sepenuh dalam hati. Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil jinan. Mengucap dua kalimah syahadah, tasdik dengan hati. Hati kita mengaku, tak ada ikhlas, itu mana iman. Ada pun iman dengan segala malaikat itu, iaitu wajib atas segala mukallaf. Apa mukallaf? Kallafa yukallifu taklif, mukallifu mukallafun. Kelima isim maf'ul. Mana orang yang sudah sapa sakat teh kena pikir hukum Tuhan. Itu mukallaf. Manusia yang sudah sapa sakat teh kena fikir hukum Tuhan. Hak wajib, sunat, haram, makruh, haram. Wajib, wajib, sunat, haram, makruh, haram. Tu hukum taklifi, hukum wadainya, sabak, syarat, manik, sohbata. Ya 10 semua hukum. Orang panggil hukum syarat 10. Hukum taklifi 5, hukum wadai 5. Wajib atas mukallaf, nak boleh bagi mukallaf tu balik orang dakar siapa umur. Bila ada dua ni nama dia mukallaf. Balik siapa dakwah Rasulullah, 3 tu. Siapa umur ada akal dengar hukum ke Rasulullah. Baru nama mukallaf. Jadi wajib atas segala mukallaf bahawa simpulkan hatinya. Simpul sebab kita pada zaman dulu ngatik-ngatik boleh 10,000 simpul. Tu simpul cek kat situ. Bahawa simpulkan hatinya. Maksudnya pegang jejak dalam hati.
dengan bahwasanya segala malaikat alaihi musallatu wassalam setengah daripada segala hamba Allah yang dimuliakan mereka itu oleh Allah Taala. Jadi wajib kita iktikad bahawa satu bagai daripada makhluk Allah Taala yang lima manusia, jin, malaikat, binatang, kayu, bani benar tak nyawa. Maka malaikat ni satu hamba, dia kata. Bila kata hamba, anak qoli lah hamba. Anak qoli tu hai. Bahawasanya malaikat lupa kita, anak qoli tu hai. Juru bahasa tu hai. Kena beramal. Dia tengok. Semua buat malaikat beramal boleh pada siapa-siapa lagi. Hak pesen sujud. Hak pesen duduk diri. Tu maknanya. Dia. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu. Malaikat tu ghilazun shidadun. Dia. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah berapa mereka itu akan apa saja Allah Taala kata. Tak ya kalau rasa. Nampak deh. Maknanya bahawa segala malaikat alaihi wassalatu wassalam setengah daripada segala hamba Allah yang dimuliakan mereka itu oleh Allah Taala. Dan bahwasanya segala mereka itu, segala malaikat semua terpelihara, terjaga, terkawal daripada segala maksiat. Tak ada langsung dari aku kata. Walaupun sikit, walaupun sebesar buk, tak ada langsung malaikat dari aku kata. Tak ada. Itu maknanya. Dan maha suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Semua malaikat tidak bersifat dengan sifat manusia. Sifat manusia ni iaitu lapar, makan, minum, bini, jatuh, tino. Malaikat dah. Malaikat tak makan, tak minum. Dok langsung. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Waktu dia sani tu nak pergi pani, nak pergi azab, nak pergi balik, bumi di order kau Nabi Lu. Dia mari singgah goyak ke pok nakal dia dulu. Nabi Ibrahim pok nakal Nabi Lu. Goyak ke Nabi Ibrahim kata dia sana itu, mari sini. Dia Ibrahim tak tahu kata malaikat semula lembu, mulai ke apa nak jamu. Nanti tengok kau malaikat tak akeh deh. Nanti tengok kena demo ni tak akeh. Ya Ibrahim ni satu nabi ya borok hati. Siapa yang mari dulu mulai lembu tu. Nabi Ibrahim dia banyak dia. Kira barang tu barang ni. Kemudian satu hari tu, mari buat malaikat tu. Mari royak lah. Mari royak katanya, Siti Sarah nak boleh anak. Pada hati wadah 95 umur. Nabi Ibrahim 125. Royak, orang panggil, royak berita gembira. Royak katanya, nak boleh. Anak apa ni? Nak boleh. Benar yang pisik kali yang tak mimpi lah maknanya. Nak mimpi kan nak umur 95 dah. Anu 125. Belah-belah tu, ya ayat kata dia nak pergi. Nak pergi di order. Nak pergi tengok puak kau Nabi Lut. Ada mai nama dia nak pergi balik. Ni Nabi Ibrahim lah dia tengok, tahu, yakin kata malaikat tak makan, tak minum. Tu. Habis. Dan bahawa setiada yang mengetahui banyak mereka itu malaikat Allah. Allah Ta'ala lah yang tahu banyak mana bilangnya. Kita tak tahu. Ada setengah daripada mereka itu, daripada malaikat itu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Dan mereka itu yang apa? Ialah kepala segala mereka itu, wana bagi segala malaikat. Pak ni lah wana. Pak ni. Dan yang selebih-lebih mereka itu. Hak lebih kali pak orang ni dah. Maka dalam pak ni siapa dia tua? Jibril. Semua malaikat berjuta-juta sana itu, pak orang ni lah warnanya. Dalam pak ni Jibril. Itu pula. Nampak dek? Dan setengah daripada segala malaikat itu, iaitu segala malaikat yang menanggung arah. Ada malaikat duk pikul arah. Makhluk Tuhan yang paling besar sekali arah lah. Maka lah ni duk pikul lah ni 4 orang. Lagi akan datang bila berlaku kiamat tambah 4 orang jadi 8.
Dan mereka itu malaikat ada pikul arah tu pada ketika ini, iaitu masa laning ini 4 orang. Dan ditambahkan atas mereka itu atas 4 tu pada hari kiamat 4 orang. Maka jadilah pada ketika itu 8 orang. 8 orang semua. Bila berlaku kiamat tambah 4 lagi 8 orang. Lah ni 4 orang. Dek. Waktu tu maknanya wajib kita percaya dengan malaikat lah tu ya. Nah, seperti kita lah ni orang wahirun lain duk kena darah bola darah apa kena dia tu. Kita boleh kenal malaikat lah tu. Supaya kita kenal orang tu. Nah. Tu dan setengah daripada malaikat tu mungkar dan nakir. Sebut kena ni. Seperti orang tua sebut tok nakir dia kata. Mungkar wa nakir. Kerja dianya soal mereka yang duduk dalam kubur, duduk dalam alam barzah. Beralih pada alam dunia, alam barzah. Alam barzah ni mana lepas dunia, alam barzah. Ya 5 alam semua. 1 alam arwah. Yang 2 alam batni lepas ibu. Yang 3 alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima alam akhirat. Pakai daripada kubur menuju pada masa. 5 ni. Arwah, batni, dunia, barzah, akhirat. Nampak alam. Nampak deh. Iaitunya muka nakir ni kerja elianya soal. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dia ni tanya. Dia tak tanya mu ada hartanya anak. Anak mu ngaji cuk mana weh? Tak tanya. Nah, mu ngaji boleh kerek apa dah ngaji itu? Tak tanya deh. Dia tanya mana rabbuka siapa Tuhanmu? Siapa dia nabimu? Dia tanya lagu ni. Supaya dia ajar terkait jelah. Ingat sikit deh. Lama dia tanya kata mu harta banyak anak mu duk tak dunia bini apa orang. Dia tak tanya. Kamu dah tahu di beli duit banyak deh, kereta putih. Tak tanya. Ingat sikit, bak akidah lah dia tanya. Tu maknanya. Dari Ridwan yang memerintah dalam syurga. Dari Ridwan yang memerintah. Itu tu yang memerintah dalam syurga. Mana Ridwan lah duk cara ke syurga. Dan Malik yani Malik Zabaniyah yang memerintah kan neraka. Orang yang duk cara ke neraka ni Malik. Dan wajib kita iktikad bahawasanya seafdal senama satu segala makhluk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kan ni pak akidah. Wajib kita pegang dalam hati iktikad nama satu manusia. Tak dari Adam sampai ke Allah ni sampai ke kiamat. Orang nama satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak lagi? Sekarang apa? Kerana semua tu kalau mengikut dalam kitab Daqaiqul Akbar iaitunya ambil pada Nuh Nabi semua. Nuh Nabi kita semua. Walaupun jadi tak ada pun dah ambil daripada Nuh Nabi kita. Tapi itulah nama satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada derajatnya martabat segala ulul azmi. Mana ulul azmi? Muhammad, Musa, Isa, Nuh. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. 5 orang ulul azmi. Ulul azmi ni para rasul kena azab nama satu. Kena azab dengan umat Kena wak nyanyi dengan umat. Kena amat dengan umat. Sabar apa ni? Ni ulul azmi. 5 orang. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Dalam ulul azmi, apa ni? Muhammad nombor 1. Lepas tu kuat ni. Duk nombor 2. Tu katanya iaitunya kemudian daripada derajat Muhammad martabat segala ulul azmi. Kemudian pula martabat segala yang tinggal daripada segala nabi ia jadi rasul. Kemudian rasul lain pada ulul azmi ni. Rasul apa ni bawah sikit daripada ulul azmi. Dan kemudian pula martabat segala nabi-nabi. Nabi saja, tak ada jadi rasul.
yang tiada menjadi suruhan, yang tiada menjadi suruhan daripada Tuhan. Yang ni nabi hak tak ada jadi rasul tu maknanya. Segala nabi-nabi yang tiada menjadi suruhan, yang tiada menjadi rasul daripada Tuhannya. Tak ada jadi suruh heta-heta. Kemudian pula mertabak segala kepala malaikat. Tu. Rendah sikit daripada nabi. Malaikat ni mertabak dia rendah pada nabi. Dek. Tengok dia. Rendah pada nabi. Dengan nabi lebih nabi lagi. Nabi saja bukan rasul. Rasul tu tinggi teruk lagi dengan malaikat. Nah, lepas pada rasul tu nabi. Lepas pada nabi tu barulah radak ni. Tu malaikat warna malaikat ni. Jibril, Mikail, Israfil apa ni? Tu dia. Dan kemudian pula mertabak segala orang. Maknanya dan kemudian pula bertabak segala orang khawas. Para wali. Apa ni? Para wali rendah pada mereka daripada segala manusia. Kemudian pula bertabak segala awam daripada segala mereka. Bawah pada wali lagi. Iaitu malaikat tamada ni bawah pada orang wali lagi. Ni. Kemudian pula mertabak segala yang awam daripada manusia. Dia hak bawah kali kita mahlah. Dia bawah lah. Wasuk kita ni dah. Maka di dalam tak kala tu kemudian pula mertabak segala yang awam daripada manusia. Tak ada jadi wali dah lah. Dia rendah sekali. Rendah pada malaikat. Maka di dalam itu sebaik-baik daripada ahli kurung, iaitu segala kurung sama. Angkat dia. Maka di dalam itu sebaik-baik daripada ahli kurung, iaitu segala sahabat Nabi. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hikmati wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin